Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani. Rabbi zidna ilma. Tuhan yang subhanahu. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita merafakkan setinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu. Kerana dengan limpah kurnia pada pagi ini dapat kita bersama insya-Allah dalam ilmu, dan kita sambung perbincangan berkaitan dengan tadabbur surah As-Sajdah. Di pagi ini saya menggantikan Ustaz yang dapat hadir di teruskanlah insya-Allah. Minggu lalu telah saya sebutkan berkaitan dengan ayat yang ke-6, 7 dan juga 8 ataupun 6 dan 7. Ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Jadi kalau kita tengok semula dari sudut kerangka surah As-Sajdah ini daripada awalnya, ini permulaan disebutkan dengan alif lam mim sebagai satu bentuk penjelasan dan juga penegasan tentang bukti keagungan Al-Quran. Kemudian disebutkan bahawa Al-Quran itu turun tanpa ada keraguan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk menolak sebarang keraguan yang ditimbulkan, antaranya yang ditimbulkan oleh orang-orang musyrikin bila mereka mengatakan bahawa Al-Quran itu adalah pendustaan, am yakun naftarah. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan tujuan Al-Quran itu adalah untuk memberi peringatan. Litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Di asbab sebenarnya mereka mengatakan Al-Quran itu adalah rekaan kerana apa yang dibawa oleh Al-Quran itu berbeza dengan pegangan yang mereka anuti dan imani, pegangan yang mereka percaya. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tujuannya adalah untuk memberikan peringatan. Maka kemudian pada ayat yang keempat, ayat yang kelima, ayat yang keenam, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menggambarkan tentang ayat yang kedua tu, siapakah Rabbil Alamin ini. Yang nak menunjukkan bahawa tidak ada satu pun perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Nak menurunkan Al-Quran, Al-Quran itu yang memberikan peringatan. Kerana Al-Quran ini antaranya peringatan itu datangnya berkaitan dengan hal perkara yang akan datang, waktu masa yang akan datang. Jadi ia adalah satu perkara yang tidak mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Nak menceritakan tentang adanya hari akhirat, adanya hari kebangkitan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang menciptakan langit dan bumi, dan juga apa yang berada di antara kedua. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mengurus takbir sesuatu yang turun daripada langit dan juga sesuatu yang naik ke atas langit. Dabbirul amra minas sama'i ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu. Dan kemudian disebut pada ayat yang ke-6 berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui perkara yang gaib dan juga perkara yang syahadah, perkara yang nyata ataupun yang dapat dilihat ataupun dirasai oleh panca indera. Kemudian pada ayat yang ke-7 Allah Subhanahu Wa Taala beralih menyebutkan tentang penciptaan manusia, iaitu dengan Allah Subhanahu Wa Taala memulakan dengan menyebutkan penciptaan yang pertama, iaitulah penciptaan Adam alaihi salam. Wa bada'a khalqal insani min tin. Jadi telah kita sebutkan tentang beberapa lafaz di dalam Al-Quran yang merujuk kepada tanah dan juga perbezaan di antara semua lafaz tersebut. Jadi untuk pagi ini kita sambung pada ayat yang ke-8
dan yang ke-9. Jadi kalau kita tengok ayat 1 hingga ayat 9 ini sebenarnya muqaddimah kepada surah. Setiap surah ni dia paling kurang ada 3 elemen. Ada muqaddimah, ada isi dan ada penutup. Macam karangan kan. Sekolah rendah sunat macam karangan. Jadi sebab itu surah paling pendek dalam Quran pun 3 ayat. Sebab dia mesti ada ciri ni. Muqaddimah, isinya dan juga penutup. Jadi ayat 1 hingga 9 ni ayat muqaddimah. Muqaddimah pada surah lah, bukan muqaddimah kelas kita. Kita dah siri lah kan. Baik. Siri ya. Tak pastilah berapa siri. Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan pada ayat yang ke-8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian ia menjadikan keturunan manusia itu daripada sejenis pati, iaitu daripada air benih yang sedikit dipandang orang. Imma immahin. Baik. Tafsir secara umumnya ayat yang ke-8 ini. Ayat ini memberi kefahaman tentang penciptaan keturunan Bani Adam. Ini keturunan Nabi Adam AS. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut perkataan summa. Yang mana summa ini merujukkan kepada litarahi. Dia ada tahapnya. Ini dah ada yang pertama, dan selepas berlalu masa diciptakan sesuatu yang kedua. Maknanya bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan summa ini merujuk kepada sesuatu yang telah ada asalnya, permulaannya. Dipanggil litarahi. Summa ja'ala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan tentang dengan perkataan ja'ala, yakni menjadikan. Dia pernah sebutkan tentang beza antara khalaqa, yakni penciptaan, dan juga ja'ala yang juga membawa maksud menjadikan ataupun menciptakan. Khalaqa adalah penciptaan yang asas ataupun penciptaan permulaan. Ja'ala ini penciptaan kemudian ataupun penciptaan menghiasi penciptaan yang sedia ada. Contoh macam Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Furqan. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang menciptakan langit dan bumi. Dan Allah kata wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Dan kami jadikan pada langit itu ada apa? Ada siraj, ada matahari. Ada qamaran, ada bulan yang menerangi. Qamaran munira. Jadi penciptaan perhiasan ataupun penciptaan selepas daripada ciptaan yang asal. Jadi sebab itu dalam Quran bila Allah kata tentang Allah Khaliq ini menunjukkan satu penciptaan, kalau kita dalam bahasa kita kata penciptaan yang original, yang tak ada, dia bukan tiruan. Dia tak ada plagiat. Hari ini manusia penciptaan yang baru pun kalau kita tengok sebagai contoh, kalau kereta lah kan, kereta kan. Mari model cerita baru pun maknanya model tu dia ada kena-mengena dengan model yang lain ataupun dengan syarikat yang lain ataupun diubah sesuai sikit-sikit je. Sebab manusia ni dia hanya terfikir ataupun dia hanya boleh menggambarkan sesuatu perkara berdasarkan apa yang dia pernah lihat, apa yang dia pernah tengok. Dia disebut dalam Qawaidul Aqaid, dalam satu kaedah berakidah ini ialah manusia ni dia punya gambaran akal fikiran dia tu terhad. Dia hanya boleh cipta, contoh orang cipta robot. Robot dia bentuk apa? Bentuk macam kereta, bentuk macam anjing ataupun bentuk macam manusia itu sendiri. Sebab apa? Sebab dia hanya boleh mencipta dengan sesuatu yang dia pernah lihat, yang dia pernah gambarkan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mencipta tanpa perlu kepada gambaran. Allah adalah sumber kepada semua penciptaan. Maka sebab itu digunakan perkataan khalaqa.
Baik. Tsumma ja'ala, disebabkan dah ada penciptaan permulaan, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dengan perkataan ja'ala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mencipta keturunan Bani Adam ini, dia berkembang biak daripada pencampuran antara nutfah, air mani lelaki dan wanita, yang menyebabkan berlakunya kehamilan. Dengan itu berterusan keturunan manusia hingga kiamat, tercipta daripada saripati air yang lemah dan biasanya dia dianggap hina, iaitulah air mani. Ini diguna perkataan di sini adalah min sulalatin mimma immahi. Baik. Jadi kalau kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala sebut summa ja'ala naslahu. Nasal ini adalah keturunan lah. Yang mana dia berpisah daripada asalnya, penerusan daripada yang asalnya. Bila disebutkan nasal ni maknanya anak-anak ataupun zuriat bawah. Ini tak semestinya anak-anak yang maknanya dilahirkan oleh seorang wanita itu saja, tapi zuriat dia lah, keturunan, generasi. Baik. Min sulalatin mimma immahin. Yang ini saya sebutkan sebelum ini bahawa perkataan air mani di dalam Al-Quran juga mempunyai banyak perkataan. Ada 5 disebutkan, iaitu perkataan sulalatin. Dalam ayat ini disebutkan sulalatin, yang membawa maksud terjemahannya adalah pati. Pati. Yang kedua, dalam ayat ini juga disebutkan mimma immahim, daripada air yang mana sedikit dipandang oleh manusia ataupun dipandang hina. Ianya air yang hina, diberikan sifat kepada air tersebut dengan tunjukkan bahawa ia tidak dihiraukan. Kemudian disebutkan juga dalam surah At-Tariq, surah At-Tariq, bahawa manusia ini ciptakan daripada ma'in dafiq. Ma'in dafiq, yang ini maksudnya adalah tunjuk kepada air yang memancut. Ini menunjukkan kepada sifat fizikal air itu ketika mana ia keluar. Kemudian perkataan yang boleh kita katakan antara perkataan yang banyak disebutkan dalam Al-Quran adalah perkataan nutfah, yang merujuk kepada air mani. Air mani. Dan juga ada satu disebutkan di dalam surah Al-Insan, perkataan nutfatil amshaj, yang merujuk kepada air mani yang bercampur. Sekali sahaja disebut dalam Quran. Baik. Jadi kalau kita tengok perkataan ni, daripada maknanya itu pun kita dah nampak perbezaan dia. Jadi yang pertama, sulalatin ini maknanya pati. Maknanya air mani itu yang bercampur. Bila mana bila kita melihat kepada sains, mungkin kalau ada sains ke ataupun syarah sains ke, apa yang saya sebutkan ni ada kesalahan, boleh betul. Baik. Yang pertama, bila seorang lelaki, maknanya dia mengeluarkan air mani, maka air mani lelaki itu dia banyak, dia punya ada jutaan apa yang macam bukan. Ini maknanya banyak. Itu sulalah, pati air mani. Ma'in mahin dengan ma'in dafiq ini jelas dia adalah sifat yang disifatkan kepada air mani tersebut. Ma'in mahin, ya, ini sifat dari sudut sifat sifat bukan fizikal. Kita kata apa? Ya, ini disebutkan sifat yang digambarkan seolah-olah hina. Saya sebutkan pada 2 minggu yang lalu, ma'in mahin ini, sifat yang air yang hina ini, bukan bermakna Allah Subhanahu Wa Taala menghina manusia. Tapi ma'in mahin ini adalah kerana dipandang hina oleh manusia. Kita sendiri maknanya kalau air mani itu kena pada pakaian dan sebagainya, kita akan basuh dan sebagainya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana berkehendakkan air mani itu menjadi seorang manusia,
Maka Allah Subhanahu wa taala sebut walaqad karramna bani Adam. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan Bani Adam. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menghina makhluknya. Jadi kita merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu betul. Dia Allah datangkan dengan perkataan ma'im mahin supaya kita sedar. Kita mengakui rasa hina di hadapan Allah Subhanahu. Dan sebab itu juga perkataan ma'im mahin ini dipilih pada ayat suratul Sajadah. Sebab apa? Sebab apa makna sajadah? Sujud, kan? Sujud adalah tempat waktu keadaan yang mana kita paling rasa hina kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini rasa kehinaan itu adalah datang daripada diri kita sendiri. Tapi bukan makna Allah Subhanahu wa taala menghina. Sebab itu kita juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menghina makhluk-makhluk. Terutamanya menghina manusia yang lain. Kerana Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak menghina. Kerana setiap daripada sesuatu ciptaannya itu kita dah sebutkan bahawa allazi ahsana kulla syai'in khalaqah. Bagaimana bentuk pun manusia ini dengan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya dan setiap orang itu, maka ciptaan Allah Subhanahu wa taala pada orang tersebut adalah yang terbaik. Mustahil bila Allah kata setiap orang itu diciptakan dengan yang paling baik, tiba-tiba Allah kata, oh ini Allah hina pula. Tak. Jadi makna ma'im mahin ini tunjukkan kepada perasaan kita sendiri di hadapan Allah. Kita sedar diri kita sendiri. Baik. Dan ma'in dafiq, yang ini merujuk kepada sifat fizikalnya, iaitu memancut. Dan nutfah ini, bila kita sebutkan nutfah ini, dia adalah air mani yang mana yang berjaya untuk masuk ke dalam telur wanita tu. Yang mana akhirnya dia akan menjadi manusia. Kalau pati tadi maknanya ada jutaan air mani tu. Tapi satu je yang akan berjaya masuk dalam telur wanita itu bercampur. Maka yang masuk ke dalam telur wanita itu dipanggil nutfah. Ini kaya bahasa Arab. Sebab itu kita tengok dalam Quran, bila Allah Subhanahu wa taala nak sebutkan stages manusia, kan, Allah Subhanahu wa taala akan sebutkan nutfah. Kerana bila nutfah itulah yang mana bercampur, nutfatil amsyaj, maka dia akan menjadi seorang insan. Dan sebab itu juga dalam surah Al-Insan, satu-satunya surah yang ada perkataan nutfatil amsyaj. Sebab apa? Sebab insan dia tak akan berlaku jadi ataupun tidak akan menjadi manusia melainkan dia bercampur. Maka air mani yang bercampur itu disebut dengan nutfatil amsyaj. Di perkataan nutfah itu sendiri adalah merujuk kepada pilihan. Mana Allah Subhanahu wa taala memilih daripada pati tersebut, kita ini manusia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihidupkan di atas muka bumi. Maka bila mana Allah Subhanahu wa taala memilih kita yang menjadi tuan kepada kita, maka sudah tentu ada arahan, ada perkara yang telah ditetapkan, yudabbirul amra minas sama, yang mana turun daripada langit, yang perlu kita ikuti. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam suratul Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Di pemilihan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita menyebabkan dia mempunyai kuasa sepenuhnya pada diri kita. Maka kita menyedari hal tersebut, maka kita maknanya melaksanakan tuntutan dan meninggalkan larangan daripada Allah Subhanahu. Baik. Jadi ini perkataan-perkataan yang ada di dalam Al-Quran yang merujuk kepada lafaz air mani. Baik. Dan tuan-tuan dan puan-puan, bila melihat kepada ayat yang ke-8 ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan summa ja'alna naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Ada dua min kat sini. Yang mana min yang pertama dan yang kedua dia berbeza. Dari sudut penggunaan dia.
Sebab dalam Al-Quran, min ni dia ada beberapa penggunaan dia. Antara yang masyhur antaranya adalah min itu membawa maksud ibtidaiyah, permulaan, dan yang kedua membawa maksud litab'id, iaitu sebahagian. Okey. Saya ambil contoh yang mudah. Kalau dalam hadis pun perbincangan ini dia dari sudut bahasa Arab perbincangan ini. Contoh, kita baru lepas daripada Ramadan. Yang ini dalam bulan Syawal ni. Hari ni hari esok last Syawal kan. Ini masih lagi dalam Syawal. Hadis yang masyhur berkaitan dengan puasa 6. Apa Nabi SAW sebut? Man shama Ramadan summa atba'hu sittan min Syawal kana kasiyamud dahri. Jadi perbincangan di sini adalah sittan min Syawal. 6 hari daripada Syawal. Kita dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab ulama mazhab Syafi'i menyebutkan min di sini membawa maksud litab'id. Maknanya sebahagian. Sebab itu kita berpuasa 30 hari dalam bulan Ramadan dan kita disuruh untuk berpuasa ambil 6 hari dalam bulan Syawal. Sebab apa? Sebahagian daripada 30 hari Syawal tu kita ambil 6 hari untuk berpuasa. Tapi 6 hari pun jenuh kono. Dengan 2 tahun tak beraya, majlis muka sana sini kan. Tapi nak sebutkan 6 hari itu daripada Syawal. Ada mazhab lain, mazhab Maliki antaranya. Mereka tidak berpegang, sebahagian riwayat tidak berpegang kepada 6 hari kena berpuasa dalam bulan Syawal. Sebab min di situ menunjuk kepada ibtidaiyah, permulaan. Maknanya hadis itu sebenarnya nak menyatakan tentang penerusan amalan. Iaitu puasa 30 hari dalam bulan Ramadan, kemudian mulakan puasa bermula pada Syawal lagi. So tak kisahlah nak puasa Syawal ke, Zulkaidah ke, Zulhijjah ke. Jadi permulaannya itu adalah daripada Syawal lagi. Sebab sebagai bentuk penerusan. Ini berita baik lah. Kalau orang yang tak sempat puasa 6, dia boleh ambil mazhab Maliki. Yang ni boleh puasa bermula bulan Syawal. So tak kisahlah puasa bulan Syawal ke, Zulkaidah ke, dan mana-mana pun. Janji bermula 6 hari. Sebab dia punya calculation ya. Kalau kita nak buat kira-kira lah, calculationnya satu maknanya pahala digandakan dengan 10 kali ganda kan. Bila 30 hari puasa 300. Jadi 6 hari kali 60. Jadi 360. Jadi samalah setahun. Jadi kiraan dia macam itulah. Kalau nak kira dari sudut kira-kira lah. So maknanya sebab itu ada pandangan yang mana mengatakan min sittan min Syawal ini maksudnya adalah 6 hari bermulanya bulan Syawal. Itu beza dia tu. Jadi sebab itu perkataan min ini dalam Quran, dalam perbahasan hadis pun, dalam perbahasan fiqh, dia memang ada perbahasan lah yang perlu kita telitikan. Jadi para ulama teliti lah tentang perkataan. Bahkan huruf-huruf jar dalam Quran, huruf jar ni maknanya huruf ba kan, bismillah kan, min ni dia ada makna dia, ada isti'mal dia panggil, ada kegunaan dia. Huruf ba sahaja pada lafaz bismillah ada 14 makna. Kalau dari sudut bahasa Arab, ada li isti'ana, lil musahabah, lil mulasaqah, macam-macam. Ni kaya bahasa Arab. Baik. Dan dia memberi kesan kepada kefahaman hadis ataupun ayat Quran. So, ayat ini, min yang pertama itu disebutkan sebagai ibtidaiyah. Ibtidaiyah. Dan min yang kedua adalah sebagai sebahagian. Okay. Maksudnya apa? Pada permulaan ciptaan, Nabi Adam itu memang diciptakan daripada sebahagian tanah, unsurnya. Tapi permulaan nasal keturunan selepas Adam adalah daripada
air mani. Maka min sulalatin itu menunjukkan pada permulaan, maknanya anak Nabi Adam sendiri maknanya dilahirkan daripada min sulalatin, daripada pati, permulaan min. Dan mimma immahin, kenapa ia sebahagian daripada air yang hina? Kerana bukan semua air itu dia dibuang. Air mani itu bukan semua, maknanya bila air mani itu bukan semua air mani dibuang. Ada air mani maknanya yang bila maksudnya bercampur akan menjadi manusia. Bukan semua air mani itu dipandang hina. Min ma'in mahin, apabila dia jadi manusia maka kita semua sama. Maknanya disebutkan sebahagian. So ayat 8 itu, min yang pertama itu, min sulalatin itu menunjukkan kepada ibtidaiyah, permulaan keturunan. Permulaan keturunan Nabi Adam itu adalah telah maknanya bermula ada itu melalui pati air mani. Dan min ma'in mahin, ini air mani itu bukan semuanya dipandang hina oleh manusia. Kalau semua air mani pandang hina, maknanya semua manusia hina. Min ma'in mahin. Bahkan kalau dari sudut perbahasan fiqh pun, kan, kita dalam mazhab Syafi'i, air mani ini bukan najis. Air mani bukan najis. Sebab dalam mazhab Syafi'i kita bezakan di antara apa yang keluar daripada kemaluan. Apa yang keluar. Air kencing, maka dia najis. Tapi kalau air mani, dia tak najis. Tapi kalau dalam mazhab yang lain, ada mazhab yang mana, tak ingat rasanya mazhab Hanafi ataupun Maliki, menyebutkan bahawa dia bukan kira apa yang keluar, dia kira laluan keluar. Maknanya semua yang keluar daripada kemaluan, itu maknanya dia semua adalah najis. Maka air mani pun termasuk. Itu maknanya juga menunjukkan kepada sebahagian kefahaman fiqhnya nak sebutkan, yang mengatakan, sebahagian yang mengatakan air mani itu najis dan sebahagian lagi mengatakan tak najis. Maknanya sebahagian-sebahagian. Min itu maksud tab'id. Tab'id ini maksudnya sebahagian. Okey. Boleh kan? Ya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat yang ke-9, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhih wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Kemudian ia menyempurnakan kejadiannya serta meniupkan padanya ruh ciptaannya, dan ia mengurniakan kepada kamu pendengaran dan penglihatan serta hati dalam kurungan akal fikiran, supaya kamu bersyukur, tetapi amatlah sedikit kamu bersyukur. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat yang ke-9 ini adalah sebagai penyempurnaan ciptaan manusia, iaitu dengan ditiupkan ruh dan kemudian diberikan pendengaran, penglihatan dan juga afidah. Afidah di sini disebutkan hati, akal, fikiran. Jadi kita akan sebut nanti apa makna afidah dan apa bezanya dengan qalbu. Baik. Jadi ayat ni Allah Subhanahu wa taala membicarakan ini secara umum supaya kita dapat gambaran tentang kenapa ayat itu didatangkan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahawa dalam ayat ini Allah menyempurnakan penciptaan manusia dengan pembentukan, ya, ini serta melengkapkan organ dan anggota tubuh badan dan kemudiannya meniupkan ruh. Maknanya pada ayat yang ke-7 ke-8 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penciptaan manusia dari sudut fizikal, pembentukannya bagaimana. Daripada air mani kemudian maknanya berubah menjadi alaqah, satu gumpalan daging, dan maknanya dimasukkan tulang belulang dan sebagainya hinggalah menjadi seorang janin lah, manusia. Kemudian yang dikatakan sebagai seorang manusia itu apabila dia ada ruh di dalam dia. Bila ditiupkan ruh ni, iaitu selepas daripada
4 bulan kehamilan. 4 bulan kehamilan. Sebab dalam hadis Nabi SAW sebut, ada dalam hadis 40 riwayat sahih, berkaitan dengan 40 hari 40 hari. Disebutkan 40 hari ni apa yang dibuat yang berlaku dalam janin tu, berlaku dalam rahim seorang wanita, kemudian 40 hari, apa yang berlaku dalam 40 hari. Disebutkan 3 kali. Maknanya 120 hari kalau bahagi 30 maknanya 4 bulan lah. Disebutkan dalam hadis, kemudiannya selepas itu Allah utuskan malaikat untuk meniupkan ruh. Selepas 4 bulan maka ditiupkan ruh. Dan kemudian ditentukan dari sudut rezekinya, ajalnya, dari sudut maknanya qada dan kadarnya, baik ataupun. Jadi selepas daripada 4 bulan. Sebab tu dalam perbahasan fiqh pun dia ada beza dari sudut bayi yang tinggal sebelum 4 bulan dan selepas 4 bulan. Sebab selepas 4 bulan tu dia dah dikira sebagai manusia. Sebab dia ada ruh di dalam, sebab ditiupkan ruh. Baik. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Maka barulah manusia itu boleh bergerak dan memiliki kehidupan. Jadi ini menunjukkan bahawa manusia ini ada 2 elemen. Ini kita tidak hanya luaran kita sahaja, fizikal, tapi kita juga ada elemen ruh yang menyebabkan kepada kehidupan. Jadi bila mana fizikal kita memerlukan makanan, maka begitulah ruh juga memerlukan makanan. Kerana ruh dan juga fizikal ni dia dua benda yang saling berkaitan, walaupun ruh ini satu benda yang tak nampak. Cuma kita faham bila orang mati pun maknanya jasadnya ada tapi ruhnya telah tiada. Baik. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan panca indera manusia sebagai kunci pengetahuan yang tidak hanya untuk kegunaan zahirnya sahaja, tetapi bagaimana ia dihubungkan untuk mengenali dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hikmahnya bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang Allah menjadikan setiap manusia itu ada ruh. Maka persoalannya bagaimana kita nak berikan makanan kepada ruh. Fizikal ni tak payah cerita. Maknanya benda ni benda yang diajar ataupun diberikan oleh maknanya ibu bapa kita. Jadi bagaimana ruh ini nak diberikan makan, maka Allah Subhanahu Wa Taala datangkan dipanggil tools dia, alatan dia. Iaitu apa? Iaitu dari sudut pendengaran, dari sudut penglihatan, dari sudut akal hati, akal fikiran. Yang mana sebutan ini dia tidak hanya semata-mata zahir saja. Bukan nak kata manusia ini diberi pendengaran, diberi penglihatan dan juga hati sebagai satu yang zahir. Tak. Tapi dia berkaitan dengan ruh itu maknanya untuk dihubungkan, kerana pada hujung ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut qalilan ma tashkurun. Ini menunjukkan 3 panca indera yang utama bagi manusia itu adalah untuk mengenali siapakah pemberi nikmat tersebut untuk disyukur. Yang ini oleh Allah, itulah Allah Subhanahu. Namun malangnya qalilan, malangnya sungguh sedikit yang mensyukurinya dengan cara menggunakan pemberian tersebut kepada jalan ketaatan dan keredaan Allah Subhanahu. Di sebab itu Sayyidina Umar pernah dia berdoa, Allahumma ja'alna minal muqillin. Ya, ini ya Allah jadikanlah kami ini daripada kalangan orang yang sedikit. Jadi para sahabat bertanya kepada Sayyidina Umar, kenapa kau berdoa sedemikian? Ini kerana dalam Quran sebut qalilan min ibadiyash syakur, qalilan ma tashkuru. Jadi sedikit daripada manusia itu yang bersyukur. Apatah lagi ketika mana bersyukur apabila mendapat nikmat. Ini Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang nikmat pendengaran. Ini tidak ada gantinya. Penglihatan mata, disebut dari sudut hati manusia, afidah.
Baik. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Ini kita pergi pada detail ayat. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan penciptaan manusia dengan sifat keadilannya, iaitu dengan menjadikan manusia itu sama dari sudut asal kejadiannya dan berbeza mengikut kehendaknya dan keperluan manusia. Baik. Kenapa saya sebutkan sedemikian? Kerana perkataan sawahu itu menunjukkan kepada satu, kalau terjemahannya menyempurnakan. Dan sawa ni juga asal daripada perkataan sawa, iaitu menunjukkan kepada sama rata. Sama rata. Di manusia ini dengan manusia yang lain, kita ini sebenarnya sama. Dari sudut kita ada dua unsur. Unsur pertama adalah unsur fizikal, unsur yang kedua adalah unsur. Jadi itu menunjukkan juga membawa maksud sempurna. Kita ini sama. Tetapi yang membezakan adalah bagaimana ruh itu diberikan bekalan pada dirinya. Inna akramakum indallahi atqa. Ini apabila roh itu diberi dengan bekalan takwa, maka di sinilah ada perbezaannya. Sebab itu yang Allah Subhanahu Wa Taala lihat pada manusia ini bukan pada fizikalnya, tapi kepada ruhnya, apabila ada sifat ketakwaan dan juga sifat keimanan. Ini asal kejadian manusia ini sama, yang menunjukkan bahawa setiap manusia ini ada peluang yang sama untuk menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bertakwa. Ini tak bermakna manusia, contoh macam kita sebutkan tentang para sahabat, ini kedudukan mereka dan sebagainya. Ini tak bermakna kita tidak boleh ini bersama dengan para sahabat ataupun mengikuti mereka, kerana mereka juga manusia. Asal kejadian yang sama. Tapi dari sudut tarbiyah rohnya itu berbeza. Kerana mereka directly tarbiyah daripada Nabi. Directly tarbiyah daripada Quran. Maka sebab itu Imam Malik menyebutkan satu perkataan yang disebutkan bahawa tidak akan berubah ataupun tidak akan islah sesuatu kaum melainkan apa yang diislahkan oleh kaum yang sebelumnya. Iaitulah nak sebutkan tentang generasi kemudian ini tidak akan berubah, tidak akan menjadi lebih baik, melainkan mereka mengikut perubahan yang dilakukan oleh generasi awal terdahulu, iaitulah mengikut Al-Quran. Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan summa sawwahu. Dia Allah sempurnakan penciptaan, wa nafakha fihi. Allah Subhanahu Wa Taala meniupkan ruh ke dalam jasad manusia, maka manusia pun mempunyai kehidupan. Jadi kehidupan ini maknanya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pinjaman. Jadi penisbahan ruh kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebagai bentuk kemuliaan, bukan penyatuan sebagaimana yang didakwa oleh orang Nasrani. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan wa nafakha fihi, ini Allah Subhanahu Wa Taala meniupkan ruh di dalamnya, yakni di dalam badan manusia ini. Nisbahnya pada Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan Allah memuliakan manusia ini dengan adanya ruh. Jadi dia tidak sama macam orang Nasrani yang mengatakan, dan juga akidah-akidah batiniyah menunjukkan kepada manusia ini hidup dalam, dia panggil hulul. Roh itu boleh berpindah kepada jasad-jasad. Jadi dari sudut agama Nasrani pun maknanya mereka mengatakan dari sudut jasad Isa alaihissalam, yakni dia ada dalam dirinya itu roh ketuhanan. Ya Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa nafakha fihi, dan kami maknanya meniupkan roh ini menunjukkan kepada kemuliaan. Bukan maknanya Allah menyatu diri. Ini perbahasan dari sudut akidah yang sesat ini, batiniyah ini, adalah mereka mengatakan maknanya kita ini orang yang maknanya tak wujud sebenarnya. Yang wujud hanyalah diri yang satu, yang dipanggil wahdatul wujud. Yang akidah wahdatul. Baik.
Di penisbahan memberi isyarat tiada yang mengetahui tentangnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang mana mengetahui tentang perihal ruh. Sebab itu ketika mana Nabi SAW ditanyakan tentang yas'alunaka 'anil ruh, kamu ditanyakan tentang ruh, maka jawab Allah Subhanahu wa taala sebut kul, bahawa ruh itu adalah amri rabbi. Ini dalam urusan Tuhan. Jadi ruh ini adalah sebahagian daripada perkara-perkara yang gaib. Ibarat penisbahan kepada Baitullah yang menggambarkan kemuliaannya dan pengkhususan padanya. Jadi sebab apa dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala ada menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala yang meniupkan ruh itu. Jadi dalam makna ayat ini, dan Allah meniupkan ruh padanya yang merupakan miliknya. Fihi min ruhihi. Sebab perkataan min ruhihi itu dia ada, dia panggil muskil ayat sikit. Maknanya kefahaman tu, ada orang faham min ruhihi ini daripada ruhnya. Maknanya ruh Allah Subhanahu wa taala yang masuk dalam diri. Bukan macam tu. Tapi min ruhihi, ini daripada ruhnya itu menunjukkan daripada sisinya. Jadi kemuliaan yang Allah berikan kepada diri manusia. Baik. Wa ja'ala lakumus sam'a. Ayat sebelumnya tidak ditujukan kepada sesiapa, kemudian disebutkan kalian. Okey. Tengok pada ayat summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sawwahu, menjadikannya. Ini kalau nya ni maknanya kalau dalam bahasa Melayu dia panggil kata ganti diri ketiga, betul kan? Yang yang ghaib. Tiba-tiba Allah sebutkan wa ja'ala lakum, kamu. Menunjukkan kepada dia ada dipanggil uslub yang dia panggil uslub di sini iltifat. Iltifat ni maknanya peralihan. Ini peralihan daripada kata ganti diri ketiga kepada kata ganti diri pertama. Kalian, kamu, Jadi seolah Allah sebut tentang manusia, macam mana ciptaannya, kemudian tiba-tiba Allah kata Allah jadikan kamu. Wa ja'ala lakum. Sebab apa berlaku? Sebab selepas ditiupkan roh barulah jadi manusia. Maka baru boleh diberikan maknanya khitab, sasaran dari sudut arahan. Ini halus dari sudut pemilihan perkataan Quran. Sebabnya pada waktu ini baru manusia itu hidup. Dan pada waktu inilah maknanya nak mengambil perhatian terhadap apa yang disebutkan. Dia guna iltifat dalam Quran ini adalah untuk menarik perhatian. Contoh yang lain, dalam suratul Fatihah, Allah Subhanahu wa taala mulanya cerita tentang Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Kemudian ayat kelima apa? Iyyaka. Yang ni Allah nak tarikkan perhatian. Mula Allah cerita, kita duk macam contohlah kalau kita duk tengok cerita kan. Cerita kita bayangkan. Cerita-cerita tiba-tiba orang dalam ni sebut nama kita. Kan? Ataupun kalau kita tengok game kita berada dalam satu talk show ke dan sebagainya, kita ada tengok orang cakap ke depan ni, ataupun ketika saya bercakap ni kan, tuan-tuan ada dengar saya cakap ni, tiba-tiba saya panggil nama, so terkejut, siapa ni? So dia mengambil perhatian. Jadi bila mana diceritakan tentang Allah ini untuk menggambarkan kebesaran Allah, tiba-tiba Allah panggil, kata iyyaka na'bud, supaya kita ambil perhatian terhadap apa yang Allah nak sebutkan. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala melakukan peralihan daripada kata ganti diri ketiga kepada pertama itu? Wa ja'ala lakum, untuk mengambil perhatian kamu, untuk berikan perhatian terhadap apa yang Allah berikan kepada kamu, iaitu pendengaran, penglihatan dan juga hati, akal fikiran. Dan huruf lam, ini lakum itu, wa ja'ala lakum itu menunjuk kepada penganugerahan lakum. Yang ini menunjukkan dijadikan khusus bagi kamu. Dan juga dijadikan untuk faedah dan khusus bagi manusia. Kenapa disebutkan penganugerahan? Kerana kalau contohlah kata kereta. Bagi contoh kereta kan. Contoh kalau kereta, ada satu syarikat yang mana dia keluarkan kereta sebiji je. Dan dia keluarkan kereta tu memang khusus bagi seseorang.
istimewa, khas. Dia menunjukkan kepada mungkin orang tu bukan orang biasa. Ini penganugerahan. Jadi maknanya Allah menjadikan penglihatan, menjadikan pendengaran, hati, akal, fikiran ni khas untuk manusia. Yang mana sudah tentu penglihatan, cara manusia melihat, cara manusia mendengar, cara manusia berfikir, berperasaan ni berbeza dengan binatang. Maka kerana ia adalah penganugerahan, untuk mendapat faedah daripada penganugerahan itu, dan ia itulah mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Wal afidah. Baik. Tengok, penyusunan di sini Allah bermulakan dengan dengaran dan penglihatan, kemudian afidah, hati. Dalam Quran banyak kali dan selalunya Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengok dari sudut sam'a wal absar ni, antara pendengaran dan penglihatan ni, maka Allah akan dahulukan pendengaran sebelum ada penglihatan. Kalau kita tak ambil lagi afidah. Sebab apa? Kerana ia adalah fitrah manusia. Bayi yang baru lahir, dia tak boleh terus melihat kan. Dia tak nampak warna, yang ni dia tak nampak lagi. Yang ni lepas 2-3 bulan tu pun maknanya baru nampak apa nama, hitam, putih, merah kan. Dan baru lepas tu barulah nampak banyak sikit warna-warna, baru nampak jelas. Tapi dia lahir-lahir dia boleh dengar. Dia dengar kan. Sebab itu sunnahnya maknanya di azan dan di iqamah kan. Kalau dia tak boleh dengar, tak ada sunnah itu kan. Ini disebutkan dari sudut fitrah manusia itu, yang ini kelahiran itu, yang ini pendengaran dia itu dahulu. Mari dulu pendengaran dia, baru penglihatan. Sebab itu dalam Quran sentiasa didahulukan pendengaran dan juga penglihatan. Satu, kerana fitrah. Yang kedua, kerana untuk menjadi sumber kepada hidayah. Bagaimana Quran turun? Quran turun kepada Nabi SAW macam mana? Iaitu melalui bacaan Jibril kepada Nabi SAW. Dan bagaimana Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat? Juga melalui bacaan. Bagaimana orang musyrikin, maknanya pada waktu itu, mendapat pengetahuan daripada Quran? Pendengaran. Awalnya itu pendengaran. Sumber yang pertama untuk mendapat hidayah itu adalah pendengaran. Maka juga didahulukan. Sebab didahulukan as-sam'a kerana ia adalah sumber utama kepada hidayah. Sebab pada waktu tu Quran tak ada lagi macam kita ni. Fizikalnya yang dicatat daripada awal sampai habis tak ada. Selepas daripada zaman Nabi baru ada pengumpulan Quran. Jadi maknanya didahulukan as-sam'a wal absar kerana ia adalah permulaan daripada hidayah. Dan kita tengok kalau orang yang mana dia tak suka kepada hidayah yang ataupun risalah yang dibawa oleh para rasul, Allah kata apa? Wa ja'ala lakum apa nama? Allahumma salli Muhammad. Dalam surah An-Nuh Allah Subhanahu wa taala sebut apa? Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Yani mereka tutup telinga. Kan? Tutup telinga dulu kan? Wastaghshaw thiyabahum. Yang angkat baju mereka tutup mata. Kan? Tak mau lihat. Kan? Jadi tutup telinga juga. Allah dahulukan telinga. Sebab apa tadi saya sebutkan dua faktor. Kerana satu, fitrah manusia, kelahiran manusia ni, seorang manusia maknanya dia mendapat pendengaran terlebih dahulu berbanding penglihatan. Dan juga kita dalam proses development, yakni dari sudut fizikal manusia, kan? Kita asalnya berkaitan dengan apa yang diberitakan kepada kita hidup kita ni. Apa yang mak ayah orang tua kita ajar, kita dengar lah. Buat sini boleh, buat sini tak boleh. Bila kita dah dewasa sikit, kita mula melihat nilai semua. Ada yang disebutkan, oh betul. Ada yang tak disebut, rasa mungkin sesuai pada waktu, tak sesuai pada waktu sekarang. Jadi maknanya proses itu berlaku
dengan penglihatan. Macam tuan-tuan belajar. Okay, hari ini tuan-tuan mendengar, tuan-tuan dan perempuan mendengar apa yang saya sampaikan. Makin lama makin belajar, mungkin ada perkara yang mungkin saya rasa saya tak setuju kan. Sebab apa? Bukan bermakna kita bersisih, bukan kita biadab, tidak. Tapi bermakna disebabkan absar, penglihatan kita, mungkin kita baca yang lain, kita rasa pendapat ni lebih kuat dan kita rasa kita setuju dengan pendapat ni. Jadi dia juga menunjukkan kepada proses. Asalnya daripada mendengar dan melihat dan berfikir, wal afidah. Baik. Jadi, sebab itu dalam Quran sentiasa mendahulukan as-sam'u wal absar. Kecuali pada ayat 12 nanti kita akan sebutkan, Rabbana absarna wa sami'na. Kami dah tengok, kami dah dengar. Dalam ayat 12 surah Sajadah. Jadi kita akan sebutlah kenapa Allah dahulukan penglihatan berbanding dengaran. Tapi dalam banyak ayat Quran, maka Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan pendengaran berbanding penglihatan. Baik. Wal afidah. Jadi penyusunan ini adalah dari sudut cara mendapatkan sesuatu ataupun bentuk pemberian bermula dari pendengaran, penglihatan dan pemikiran. Jadi kenapa dalam ayat ini, dalam surah As-Sajadah ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebut pendengaran, penglihatan dan pemikiran. Afidah ni saya sebut pemikiran lah. Jadi saya akan sebutkan kenapa kita katakan pemikiran. Sedangkan terjemahannya adalah hati. Adakah hati manusia ni boleh berfikir? Ke sebenarnya kita berfikir ni guna akal? Rasa-rasa hati manusia ni boleh fikir tak? Jadi kita akan sebutkan. Tengok apa Quran kata. Baik. Kalau kita nak kira sains kata, ini kita tengok apa Quran kata. Baik. Cara mendapatkan sesuatu, maknanya tadi cara nak mendapatkan ilmu, pengetahuan melalui pendengaran, penglihatan, lepas tu kita fikirkan yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Tak semua perkara yang hari ini, yang dulunya kita ada satu pandangan kita, hari ini kita masih berpegang pada pandangan tersebut. Sebab bila mana waktu berubah masa dengan banyaknya pendengaran, kita dengar daripada orang lain, banyaknya ta'amul kita, penglihatan, pengalaman kita, kadang-kadang kita berbeza pemikiran kita sendiri. Kita berbeza dengan diri kita sendiri yang dulu. Ini sumber untuk mendapatkan sesuatu. Dan juga bentuk pemberian. Yang ini daripada pendengaran, penglihatan dan pemikiran. Dan ayat ini dia ada sikit berbeza dengan ayat dalam suratul Baqarah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Tapi tetap dalam ayat suratul Baqarah tu didahulukan pendengaran berbanding penglihatan kan. Sentiasa mendahulukan pendengaran berbanding penglihatan. Cuma yang berbeza adalah dari sudut hati tu. Jadi kerana kita kena faham taqdim wa ta'khir ini, yang ini ada ayat didahulukan, ada ayat dikemudiankan. Dia ada sebab mengikut konteks ayat. Konteks ayat tu nak bicarakan tentang apa? So dalam suratul Baqarah, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut khatamallahu ala qulubihim, Allah mengunci pintu hati mereka itu, yang mana bermula daripada hati kerana tidak menggunakan untuk meneliti kebenaran. Dan pendengaran yang sama-sama terkunci berbanding penglihatan yang disebutkan ianya tertutup. Okey, baik. Di sini maknanya mereka dah pernah dengar tak? Dah pernah dengar dari sudut ataupun mereka sendiri mengakui tentang Nabi SAW. Sebelum daripada Nabi SAW menjadi Rasul, mereka mengakui bahawa Nabi SAW adalah seorang yang al-amin. Jadi bila mana Allah SWT sebut khatamallahu ala qulubihim, ini orang kafir itu mereka menutup hati mereka, tapi telinga mereka masih dengar tak? Masih dengar. Cuma hati mereka telah tertutup, maka sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan hati lebih dahulu menunjukkan sifat kekufuran. Sifat kekufuran. Tapi dalam surah As-Sajadah ini adalah ceritanya ayat ini nak bagi tahu kepada kita orang beriman, sebab tema surah As-Sajadah ni pada permulaan kelas dulu saya sebutkan. Permulaan tema surah ini adalah ajakan kepada orang beriman ini untuk mengenal ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan apa respon dia. So ajakan untuk pada kita ni adalah dengar tentang apa yang disampaikan pada wahyu, teliti dan juga kita berfikir tentang apa yang disampaikan. Baik. Jadi hikmah penyusunan
adalah dia ini manusia ini, saya sebutkan tadi, dapat mendengar terlebih dahulu. Apa-apa pun perkara dalam situasi kehidupan kita ni, dengar dulu. Kadang-kadang kita tak dengar daripada orang yang lain, menyebabkan kita mudah beremosi. Afidah tu antara maknanya adalah pemikiran yang beremosi. Dengar dulu, maka memahaminya. Kemudian apabila dapat melihatnya, maka bertambah pengetahuan. Dia bermula dengan ilmu yakin. Ilmu yakin ni maknanya dari sudut dengar dulu. Ilmu kan melalui benda dengar dulu. Tapi bila tengok, tu ada yang pergi haji. Ada dapat pergi haji. Semalam ada kursus haji kat sini. Haji perdana. Maknanya orang kata Kaabah di Mekah. Mungkin kalau yang tak pernah pergi, ilmu yakin. Tapi bila dah sampai, ainul yakin. Bila maknanya dah pergi tawaf dan mengerjakan haji itu, maknanya jadi hakul yakin. Ini benar-benar merasainya sendiri. Baik. Jadi apabila melihat maka bertambah pengetahuan melalui pengalaman, kemudian barulah dapat difahami dengan teliti, dengan hati, akal, fikiran, afidah. Jadi sebab tu di susunannya itu macam tu, sam'a wal absar wal afidah. Baik, satu lagi perbincangan pada potongan ayat ini adalah kalau kita tengok perkataan as-sam'u, dia adalah kata terbitan ataupun dipanggil masdar, yang mana dia tidak datang dengan jamak, dengan plural. Tetapi basara didatang dengan jamak absar. Fuad, hati, akal, fikiran juga didatang dengan jamak afidah. Jamak taksir dia panggil. Tapi as-sam'u dia tak datang dalam jamak. Kenapa? Kerana pendengaran manusia ini mampu untuk mendengar satu perkara dalam satu waktu. Kalau kita ada bising sangat, kadang-kadang pun kita tak dengar orang cakap apa kan. Kita dengar bunyi bising. Dan kita pun mudah terganggu dengan suara yang bising kan. Mendengar satu perkara dalam satu waktu. Dan ia juga tidak ada pilihan. Iaitu apabila datangnya suara daripada mana-mana arah, maka akan sampai ke telinga. Berbanding dengan mata. Betul tak? Mata kan kita boleh pilih. Dia nak tengok tak mau tengok. Tapi telinga tak ada pilihan. Melainkan kalau kita tutup telinga lah. Tak ada pilihan. Memang kita akan dengar suara. Memang kita akan dengar bunyi. Maka seakan mempunyai pilihan untuk melihat perkara yang dimahukan. Dan mata hati mempunyai sepenuhnya pilihan untuk merenung perkara yang dimahukan. Yang ini mata hati, mana fuad. Sahaja dan mampu untuk buat lebih dari satu penelitian dalam satu masa. Jadi, orang-orang musyrikin, dari sudut hidayah ni, mereka tak ada pilihan dari sudut mendengar apa yang Nabi SAW sampaikan. Mereka mendengar. Tetapi dari sudut penglihatan, mereka boleh memilih. Walaupun ramai orang masuk Islam, tapi mereka tetap tak masuk Islam. Sebab apa? Sebab fuad. Dia ini dalam hati mereka ini tidak memilih untuk melakukan penelitian yang baik terhadap wahyu tu untuk mereka ikuti. Bahkan mereka memilih untuk mengatakan am yaqulu naftara. Pilih untuk mendustakan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Baik. Apa beza di antara lafaz hati dalam Al-Quran? As-sadru, al-qalbu, al-fuadu, al-lub. Baik. Kalau kita tengok as-sadru, mana ayat as-sadru ni? Paling mudah dalam surah An-Nas lah. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Sudur ini jamak kepada as-sadru. Kalau kita tengok terjemahannya, sudurin nas iaitu yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia. Terjemahannya adalah hati manusia. Sudurin nas ini diterjemahannya adalah hati manusia. Al-qalb. Dan tentu mana dalam Quran disebutkan hati manusia juga. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati tapi tidak memahaminya.
fuad. Jadi kita sebut afidah juga hati. Al-lub juga hati. Tapi apa bezanya? As-sadru ini adalah hati yang paling luar ataupun kedudukan hati itu sendiri. Sebab itu selalu disebutkan as-sadru ini, dia sebenarnya kawasan di antara dada dan kita punya perut. Kawasan jantung ni. Kawasan ni. Tapi as-sadru ni kalau kita terjemah dalam bahasa Inggeris, dia sebut chest, dada. Tapi maknanya di kawasan sinilah. As-sadru. Cuma dalam Quran, bila disebutkan as-sadru ni, bukan maknanya kita punya dada luaran ni. Tapi dia adalah luaran bagi hati. Luaran bagi hati. Sebab itu yang sampai kepada bisikan syaitan ni adalah sampai kepada ruang luaran ini saja. Dan bila dia masuk ke dalam sikit, dinamakan sebagai al-qalbu. Di al-qalbu inilah yang mana akan menentukan, kalau kita sebut qalbu ni apa? Ya muqallibal qulub yang kita sebut kan, sabbit bana ala dinik wa ala ta'atik kan. Ini yang mana yang berbolak-balik. Satu yang berbolak-balik ni dia boleh menjadi kalau cahaya kan, kena kan. Kalau dia berbolak-balik maknanya dia jadi pantulan. Dia yang menjadi pantulan. Baik. Macam mana kita nak faham tentang as-sadru dengan al-qalbu ini? Baik. Saya bagi contoh kita fahamlah dengan mudahnya. Bismillah. Kalau kita duduk dekat satu apartment, kita duduk kat apartment kan. Apartment ni biasanya rumah dekat-dekat kan. Dekat kawasan rumah. Jadi bila ada orang datang kat rumah kan, ada orang bagi salam. Assalamualaikum. Kita yang duduk dalam rumah ni kita pun dengar. Kita dengar bunyi tu, bunyi datang daripada luar. Cuma kadang-kadang mungkin bila kita maknanya dah duduk lama rumah, kita boleh dengar, oh itu mungkin suara suami jiran. Ini dia balik kerja. So kita pun tak adalah nak siap-siap mungkin kalau macam-macam maknanya nak pakai tudung tapi buka pintu. Sebab kita tahu suara yang datang tu adalah suara suami jiran. Kita pun tak adalah nak pergi kat pintu kata salam kan. Kita tak respon. Sebab kita tahu orang tu bagi salam kat rumah sebelah. Tapi suara tu sampai tak pada kita? Sampai. Itu dipanggil sadr. Tapi yang nak respon terhadap suara itu, yang itulah qalb. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW sebut tentang hati ini adalah raja. Maknanya dari sudut apa yang berlaku, bisikan-bisikan syaitan itu, manusia kita semua ni akan dengar. Kita memang akan dibisikkan oleh syaitan. Sebab itu memang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia. Ini dalam surah Al-A'raf. Ini bila mana dia dia tak mau sujud kepada Nabi Adam AS. Dia kata dia nak hasut umat manusia ni. Allah izinkan. Dan hasutan dia itu memang disebutkan allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Di manusia ni akan dengar. Secara umumnya manusia kesemuanya akan dengar. Tapi yang menentukan untuk kita membalas dengar itu tadi adalah qalb. Sebab itu qalbu ini berkaitan dengan dalam hadis sebut iza saluhat jasadu kulluh wa iza fasadat jasadu ala wahiyal qalb. Yani hati itu kalau baik hatinya maka baiklah seluruh kehidupan, seluruh anggota dia yang lain. Kalau buruk maka buruklah. Ini dari sudut hati itulah yang akan memberikan respon. Sebab itu dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa orang yang tidak akan termakan bisikan syaitan ni adalah ibadi. Inna ibadi laisa alaihim sultan. Ini sesungguhnya hamba aku, yang mana hamba yang benar ini, mana di sudut hati dia itu ni ada keterikatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, syaitan ni tak akan dapat menguasai kita. Bukan bermakna kita tak dengar bisikan, tapi maknanya hati tadi kita nak respon ke tak respon terhadap salam tadi, sebab kita tahu
Maka hati itu adalah hati, ibarat hati yang mana yang baik, yang mana kita boleh tentukan sama ada ini bisikan syaitan yang mana kita tak perlu respon pun. Bahkan kita ta'awuz, kita memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dijauhkan. Maka itulah perbezaan sadru dan juga al-qalb. Sadru itu adalah suaran tu, yang kita dengar suara orang semua. Tapi nak tentukan kita respon ke tak respon suara tu, kita tahu bukan datang daripada ataupun yang bukan datang rumah kita. Ataupun yang bukan daripada orang yang kita kenal. Yang bisikan-bisikan itu adalah bisikan yang bukan datang daripada malaikat, yang juga mana malaikat ini disebutkan juga mengilhamkan kepada kita perkara kebaikan. Maka kita menolak dengan hati yang ada ni, yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala ini, untuk menolak bisikan-bisikan tersebut. Maka itu beza antara as-sadru dan juga al-qalbu. Mana al-qalbu ni jantung hati kalau diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Dan dia bukan juga heart. Kalau dalam bahasa Inggeris kan, heart yang tengah berdegup ni. Dan dia juga bukan liver, hati tu. Dia satu yang yang bukan mahsus, yang bukan kita boleh nampak ataupun lihat. Dia benda dalaman. Yang kita feel lah, kita rasa feel, qalb. Baik. Fuad. Kalau kita nak bincangkan, adakah manusia ni berfikir dengan hati ataupun akal ataupun hati? Kalau kita tengok dalam surah Al-Hajj, surah ke-20, ayat yang ke-46, surat 337 bawah sekali, Allah kata, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal lati fis sudur. Yang pertama kita tengok, dia kata ta'mal lati fis sudur. Qulub ini dia lebih dalam daripada sudur. Okey. Kemudian kita tengok perkataan yang Allah sebutkan. Oleh itu bukankah ada baiknya mereka mengembara supaya dengan melihat kesan-kesan yang tersebut mereka menjadi orang-orang yang ada hati yang dengannya dapat memahami. Disebutkan dengan apa? Qulubun ya'qilun. Hati yang memikirkan. Ya'qilun ni maknanya berfikir, akal kan. Bahkan yafqahun lebih pada ya'qilun. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Faqih. Tentang orang yang faqih. Bagaimana menjadi seorang faqih, antaranya orang yang mempunyai banyak ilmu, pengetahuan, berfikir. Jadi sebab itu kalau tuan baca ada satu tulisan, mungkin tuan-tuan kenal, Dr. Ma'rufah, kenal Dr. Ma'rufah Ismail. Beliau antara orang yang banyak mengkaji juga berkaitan dengan sains dalam Quran. Disebutkan bahawa akal manusia ini adalah tempat manusia berfikir rasional. Rasional. Ilmu, pengetahuan, hujah, itu akal manusia berfikir. Tapi hati yang disebut dengan fuad ini adalah tempat manusia berfikir secara emosional. Ini secara dengan perasaan. Sebab tu hati itu berfikir dengan cara berperasaan. Kadang-kadang akal manusia tak rasional, tapi disebabkan hati dia tu berfikir dengan rasa ada emosi, sebab dia nakkan sesuatu. Contohlah. Kita kalau di perniagaan online kan, online contohlah kan. Macam Shopee ke apa ke. Setiap bulan buat apa? 5 bulan 5, 6 bulan 6 kan. Dan macam-macam offer dan sebagainya. Kadang-kadang apa yang dia offer tu barang-barang yang kita tak perlu, rasionalnya tak perlu. Tapi disebabkan ada offer ni. Dah kalau tak beli tak jimat terus duit kan. Ini beli juga sebab emosional. Fikir dengan emosional. Di hati fuad ini dia sama ada emosional itu pada benda yang baik ataupun pada benda yang buruk. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah kalau kita tengok dalam surah Al-Humazah. Allah sebut tentang fuad, afidah.
Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Jadi kenapa Allah ceritakan tentang al-humazah dan lumazah? Humazah ni apa? Humazah ni orang yang mengumpat. Humazah orang yang mencela. Bezanya mengumpat ni empat belakang lah. Orang tu tak ada. Humazah maknanya yang mencela depan-depan. Itu beza humazah, lumazah. So humazah, lumazah ni maknanya mencela. Kenapa mereka mencela? Antaranya nak bagi mereka nampak lebih baik daripada orang lain. Orang lain semua tercela. Orang lain semua hina. Tujuannya apa? Sebab itu Allah kata allazi jama'a malan wa 'addadah. Kerana mereka nak mengumpulkan harta. Jadi bila mana dia mencela orang lain nampak seolah macam hina. Jadi dia dapat untuk mengumpulkan harta, nak mengumpulkan tentang kemuliaan, kebanggaan, kemewahan. Jadi orang-orang yang sebegini, dia ni berfikiran mengikut emosi. Dari sudut apa? Dari sudut maknanya dia tak hirau dengan orang lain. Perasaannya adalah perasaan tamak. Perasaannya dia tak ambil kisah perasaan orang lain. Maka Allah kata, hari kiamat nanti akan diberi dengan hutamah. Apa itu hutamah? Iaitu narullahil qadah. Api yang sentiasa menyala-nyala. Api kalau terbakar kan, last sekali dia akan padam. Tapi api neraka ni maknanya dia sentiasa menyala. Maknanya suhu dia tak pernah turun. Qadah, sentiasa menyala. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai kepada afidah. Sebab apa? Disebabkan hati yang tidak berfikiran rasional itu, yang tak ambil kisah perasaan orang lain, mazah, caci maki, dan juga dari sudut mengambil dari sudut harta secara batil, ini tak kisah perasaan orang lain, maka hati yang tak berfikir itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala bakar sampai ke situ, alal afidah. Maka sebab itu fuad ini, perkataan fuad ini adalah maknanya hati, tapi hati yang hati akal fikiran. Sebab tu kalau kita tengok, siapa tak pasti nak terjemahkan apa. Kalau kita tengok terjemahan pun dia sebut macam tu. Serta hati dalam kurungan akal fikiran. Jadi hati yang berfikirlah, kalau kita katakan fuad ni, hati yang berfikir secara sebab itu kalau kita tengok antaranya mak kepada Nabi Musa, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Qasas pada ayat 10. Allah kata wa asbaha fuadu Musa farigha. Yang ini dan sepeninggalannya. Yang ini cerita tentang Allah berikan ilham pada mak Nabi Musa untuk letakkan Nabi Musa dalam tabut. Ini mengalir ke Sungai Nil. Jadi Allah SWT sebut dan sepeninggalannya, peninggalan maknanya ditinggalkan Nabi Musa dalam Mekah itu, menjadilah hati ibu Musa itu kosong. Sesungguhnya ia nyaris menyatakan perihal anaknya itu dengan berterus terang. Tidaklah kami kuatkan hatinya dengan perasaan sabar dan tenteram supaya tetaplah ia daripada orang yang percaya. Ini nak sebutkan maknanya bila mana sudut akal rasional kata jangan beritahu kata budak tu anak aku. Kan? Kalau ikut rasional lah akal fikiran kan. Sebab apa? Sebab nanti akan dibunuh. Tapi disebutkan fuad. Ini dari sudut kalau tak ikut hati lah. Maknanya kalau nak ikut hati tu, fikir secara emosinya itu, maka dia nak sebut nyaris-nyaris nak sebut kata itu anak dia. Sebab tu guna perkataan ini pemikiran, kita kata pemikiran emosional. Kalau akal, pemikiran rasional. Baik. Dan al-lub ini yang kita sebut sebagai yang paling dalam, yang selalu kita sebutkan sebagai kalau ayat-ayat dalam Quran dipanggil ulul albab. Lub ini adalah kalau bumi ini, lub ini dia punya yang paling dalam tu. Apa mantel ke apa kan? Kawasan yang paling dalam bumi. Itu dipanggil lub. Jadi dalam hati manusia ni kawasan yang paling dalam itu al-lub. Dan ulama menyebutkan maknanya al-lub ini dia adalah gabungan daripada pemikiran yang rasional dan juga pemikiran hati yang emosional yang baik. Sebab itu contoh dalam surah Ali Imran. Di akhir ayat surah Ali Imran.
Allah Subhanahu wa taala sebut inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Dia cerita tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi dan perubahan malam dan juga siang. La ayatin sebagai salah satu tanda dari sudut kekuasaan Allah bagi orang yang li ulil albab. Orang yang kalau kita tengok terjemahannya orang yang berfikir. Tapi berfikir bukan sekadar berfikir rasional, tapi berfikir dari sudut emosional. Sebab itu bila ayat ini turun, apa yang berlaku kalau kita tengok sejarah apa ni asbabun nuzul ataupun sirahnya, waktu tu waktu subuh pagi. Bilal azan subuh, nak iqamah, tunggu Nabi tak keluar-keluar. Tak keluar daripada rumah Nabi. Bila pergi tengok Nabi, Nabi sedang menangis. Jadi bila tanya kenapa Nabi menangis? Kerana semalam punya ayat ini, inna fi khalaqis samawati wal ard. Nabi SAW sebut celakalah bagi orang yang mana baca ayat ini dia tidak merenungkan. Ini merenungkan satu dari sudut langit dan bumi penciptaannya, dari sudut ilmu pengetahuan apa yang ada langit dan bumi, dari sudut rasional, akal, dan satu lagi dari sudut emosional. Maka al-lub ini adalah pemikiran ulul albab. Dia menggabungkan di antara pemikiran yang rasional dan pemikiran akal yang rasional dan pemikiran hati yang emosional. Ini merasai sendiri dari sudut maknanya apa yang disebutkan tersebut. Baik, itu beza antara as-sadru, al-qalbu, al-fuadu dan juga al-lub. Baik. So manusia berfikir dengan akal ataupun hati, kedua-duanya. Qalilan ma tashkurun. Tapi kalau kita baca dari sudut, saya ada sebab tu saya nak siapkan slide ni, cari jugalah dalam internet kan. Memang kalau tengok dahulunya perbincangan, memang kita tengok ahli apa dipanggil neurologi kan. Memang mereka mengatakan bahawa akal manusia je yang fikir. Sebab ada neuron lah apa sebab istilah-istilah dia lah. Tapi nak sebutkan kajian-kajian yang semasa kemudian ini tak dapat dinafikan bahawa hati manusia itu berfikir. Antaranya apabila berlaku transplant, berlaku ambil hati letakkan kepada orang lain, dia punya sikap tu berubah. Ni boleh baca kajian-kajian lebih lanjut lah. Wallahu a'lam, kita pun tak pastilah kebenarannya, tapi apa yang Quran sebut macam itulah. Hati manusia juga berfikir. Baik, qalilan ma tashkurun, dan akhir sekali ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Ini yang satu muhasabah yang besar bagi diri, iaitu berkaitan dengan sedikit daripada hamba yang bersyukur atas nikmat dan juga pemberian Allah Subhanahu wa taala berikan. Nikmat itu adalah perlu digunakan untuk hidayah, untuk memperoleh hidayah. Jadi kita minta pada Allah ihdinas siratal mustaqim. Allah dah bagi dah alat dia. Jadi pendengaran, kita dengar tak nasihat-nasihat, kita melihat tak sesuatu yang baik, contoh yang baik, dan kita berfikir semula tak dari sudut apa yang disebutkan, apa yang kita lihat, pengalaman, dan untuk maknanya kita lebih maknanya meningkatkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kegunaannya untuk menggambarkan sikap buruk manusia yang mensia-siakan. Qalilan tu menunjukkan kepada ramai manusia yang mensia-siakan. Dan apa yang menarik kalau kita tengok ayat suratul Baqarah, ayat berkaitan puasa kan? Ayat 185 kan, berkaitan puasa. Allah Subhanahu wa taala sebut apa? Last sekali, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Last sekali Allah kata apa? Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ini kita sebutkan bahawa matlamat puasa itu yang besarnya itu takwa. Betul, takwa. La'allakum tattaqun. Tapi bukan itu satu-satunya matlamat ketika mana kita melalui Ramadan. Dia ada matlamat kedua, iaitu la'allakum tashkurun. Untuk kamu bersyukur. Dan cara bersyukur itu adalah melalui Al-Quran. Melalui Al-Quran yang mana litukabbirullaha ala ma hadakum. Al-Quran yang memberikan hidayah kepada kamu. Jadi bagaimana nak mendapat hidayah daripada Al-Quran? Maka perlukan kepada alatan pendengaran, dengar ayat-ayat Quran, dengar perbicaraan tentang Al-Quran.
lihat, tengok sendiri, baca, tengok sendiri. Tengok ni juga tengok pada ayat yang makruah yang kita baca, dan tengok bagaimana nak hubungkan dengan penciptaan ayatul kauniyah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka daripada situlah terbitnya rasa syukur terhadap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala hidayahkan. Kerana kita sebutkan tadi, pendengaran, penglihatan hati manusia ini adalah jalan ataupun alatan untuk mendapatkan hidayah, dan daripada hidayah itulah yang maka akan melahirkan kesyukuran. Sebab itu walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ini kita membesarkan Allah kerana Allah memberikan hidayah melalui jalan alatan yang diberikan tadi. Maka dengan itu mudah-mudahan wala'allakum tashkurun. Jadi ayat ini menunjukkan qalilan ma tashkurun, kan manusia ni ramai yang tidak bersyukur kerana tidak menggunakan alatan dengan baik, dengan cara yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Jadi mudah-mudahan kita termasuk daripada kalangan hamba-Nya yang bersyukur dan menggunakan dari sudut pinjaman nikmat yang Allah berikan, pendengaran, penglihatan, akal fikiran ini pada jalan yang Allah. Betul. Ada soalan, pandangan, jangan. Baik, yang hadir ataupun yang berada dalam maya gitu. Ada soalan boleh. Ya. Ya. Okey. Okey, bagus, soalan yang bagus. Soalan yang bagus. Okey, soalannya adalah kalau tengok dalam surah Al-Qasas, Allah Subhanahu Wa Taala sebut ayatnya, saya bacakan, wa asba fuadu safariga kadat la tubdi bihi laula an arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Baik, kenapa ada perubahan perkataan? Kerana asalnya ibu Nabi Musa ni dia disebutkan dengan perkataan fuad itu, maknanya dia tidak hanya menggunakan hati, akal, fikiran dia itu saja. Ini dari sudut emosionalnya dia tak sebutkan benda tu. Yang menyebabkan bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan qalb di sini, tunjukkan kepada sifat hatinya yang berbolak-balik. Jadi biasalah, maknanya bila seorang ibu dengan anak ni, kasih sayang ni luar biasa. Jadi menyebabkan dia rasa berbolak-balik hati dia itu pada sebab ayat ini dia sebutkan tentang ketika mana dia ditinggalkan, laula arrabatna ala qalbi. Ini jikalau tidak kami kuatkan hatinya yang dahulu yang berbolak-balik. Maknanya waktu ditinggalkan itu hati itu berbolak-balik. Tapi selepas mana dah dialirkan masuk ke dalam istana, dia nak pergi berjumpa balik dengan ni, dia berfikiran dengan fikiran hati yang emosional, yang maknanya dia tidak emosional. Anda faham tak? Menyebabkan dia tak sebut bahawa ini anakku yang kan. Jadi macam itulah. Dia faham kan? Maknanya qalbiha ni, kalau kita baca terjemahan dia, ayat ni macam mana terjemahan dia? Kami kuatkan hatinya dengan perasaan sabar dan tenang tenteram supaya tetaplah ia dari orang-orang yang percaya. Kami kuatkan hatinya itu adalah perkataan qalb, betul kan? Jadi maknanya kuatkan hati itu apa? Sebelumnya itu. Maknanya yang sebelum laula, yang ayat itu merujukkan kepada sebelumnya. Sebelumnya itu kami kuatkan hatinya. Maknanya waktu dia nak letak tu anak dia tu, hati tu bolak-balik, nak letak ke tak, nak letak ke tak. Tapi kami kuatkan pada waktu itu, dan bila dia berjumpa tu, dia tak berjumpa dalam keadaan terus emosional menyebabkan anak pula anak apa, tak. Tapi di safarira. Sebab tu perkataan farira ni ada ulama terjemahkan kosong ni bukan bermakna dia kosong hati ni, maknanya dia lapang. Hati dia tenang. Dia tengok tu dia tenang je. Yang ni dia tak emosional, kata anak punya indahnya bahasa Quran. Terima kasih atas soalan yang baik.
Ada soalan? Baik, kalau tak ada soalan, kita dah sampai setengah dah. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang di sini. Qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum.